Sebenarnya Tahun Baharu Cina 2026 yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman mengajak rakyat terus memperkukuh perpaduan, menghargai kepelbagaian dan melangkah ke hadapan dengan semangat baharu. Dalam perutusannya, Tun Musa menzahirkan ucapan Selamat Tahun Baharu Cina kepada masyarakat Tionghoa di Sabah dan seluruh negara, sambil menegaskan kejayaan Malaysia dibina atas komitmen, ketabahan dan keharmonian rakyat berbilang kaum. Menurutnya, simbol Tahun Kuda melambangkan kekuatan, daya tahan, ketekunan dan keberanian. Nilai yang wajar dicontohi dalam menghadapi cabaran serta memacu kecemerlangan. Beliau turut memuji amalan Rumah Terbuka sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Katanya kepelbagaian budaya, kaum dan agama adalah kekuatan terbesar Sabah, asas penting untuk terus maju dan makmur. Masyarakat Tionghoa diminta untuk terus memperkukuh kerjasama dengan kerajaan negeri sebagai rakan strategik pembangunan demi memastikan masa depan Sabah yang lebih maju dan sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor menerusi perutusannya sempena Tahun Baharu Cina 2026 menyatakan kerjasama ini juga penting untuk memastikan pembangunan Sabah dapat dilaksana secara inklusif dan mampan. Saya menyeru agar masyarakat Tionghoa terus memperkukuh kerjasama dengan kerajaan negeri sebagai rakan strategik pembangunan demi masa depan Sabah yang lebih gemilang. Menurut Datuk Haji Ji, aspirasi kerajaan negeri adalah untuk memperkasa Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 yang menjadi kerangka utama memacu pertumbuhan ekonomi, pembangunan modal insan serta kesejahteraan rakyat di negeri ini. Menerusi SMJ 2.0, kerajaan komited memastikan kemajuan negeri dinikmati secara inklusif tanpa mengira kaum dan latar belakang. Mengulas sambutan Tahun Baharu Cina, Ketua Menteri menyifatkan sambutan bukan sekadar mencerminkan kekayaan warisan budaya masyarakat Tionghoa, malah menjadi wadah memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat berbilang kaum. Sebuah pusat pemprosesan hasil buah-buahan akan dibina di Tenom pada Jun tahun ini. Projek bernilai 1.2 juta ringgit ini dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, pewujudan pusat berkenaan menjadi inisiatif untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian tempatan. Ia akan dilengkapi kemudahan moden untuk pemprosesan hasil pertanian kepada produk hiliran lain. Kita akan mulakan pembinaan pusat memproses hasil-hasil pertanian lengkap dengan pelbagai kemudahan untuk petani-petani kita menggunakan kemudahan itu memproses hasil-hasil mereka yang tidak boleh dijual dan boleh menjadi nilai tambah kepada produk penghasilan makanan kering. Datuk Jamawi yang juga adun melalap memaklumkan pembinaan Pusat Pengumpulan Hasil Tani APCC Tenom kini mencapai tahap 80% dan dijangka siap sepenuhnya pada April depan. Para petani diharap memanfaat kemudahan tersebut yang dikendalikan Koperasi Pembangunan Desa KPD. Pendekatan dua hala digunakan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bagi memastikan komuniti menerima maklumat tepat berkaitan dadah. Ini termasuk menganjurkan jelajah aspirasi bebas dadah JABD Sabah 2026. Jelajah merupakan inisiatif berskala nasional yang dilaksana secara berfasa di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Sepanjang jelajah itu, bukan saja kita berkonvoi dengan membawakan mesej-mesej berkenaan dengan anti dadah dan sebagainya, tetapi kita juga akan membawa pelbagai pengisian dan juga aktiviti yang akan pada pastinya memberikan manfaat kepada komuniti setempat. Elmaria menyatakannya selepas majlis pelepasan peserta konvoi JABD Sabah 2026 di Menara Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor. Sementara itu, pengerusi skuad anti dadah negeri Sabah Datuk Mazlan Jauhari memaklumkan kawasan berisiko tinggi berdasarkan statistik klien sedia ada menjadi tumpuan jelajah. Kita akan memfokuskan kepada kawasan-kawasan yang mempunyai risiko yang tinggi di mana bilangan klien-klien kita yang ramai
daripada jumlah statistik yang ada di sana yang lebih kita tumpukan untuk kita singgah dan membuat program untuk membawa masyarakat untuk menjauhi dadah. Konvoi JABD Sabah 2026 ini melibatkan 150 motosikal dan 8 kenderaan. Bagi memperkasa kemahiran belia untuk menceburi bidang keusahawanan, Persatuan Usahawan Wanita Bumiputera Malaysia Usaha Wanita Cawangan Sabah akan mengajurkan kursus belia. Program mendapat kerjasama Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif ini antara usaha meningkatkan ekonomi belia. Kursus merangkumi pelbagai bidang termasuk masakan dan pemprosesan makanan. Dia memberi impak yang baik, berminat lebih-lebih lagi kita tekankan kepada golongan-golongan belia yang mana masih lagi tercari-cari kerja. Mereka boleh jadikan kursus ini sebagai salah satu pekerjaan ekonomi. Beliau ditemui selepas merasmikan kursus belia di Sandakan. Semoga ramai lagi usahawan kita yang bermula daripada kecil mungkin boleh menjadi seorang usahawan yang lagi besar. Biarpun orang kata bermula daripada membuat mi sahaja tanpa mesin dan mereka berjaya sampai membuka kilang. Kursus ini amatlah berguna bagi kami yang berusia muda, apalagi dapat ilmu yang kami kumpul dari sekarang supaya boleh guna untuk masa depan kami lah. Contohnya kami buat mi, kami boleh berniaga. Kursus melibatkan peserta dari Sandakan dan Kinabatangan. Bagi mengimarahkan lagi sambutan bulan Ramadan, program Istiqbal Nuzul Al-Quran Peringkat Negeri akan diadakan di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Exco Agama Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program 10 hari bermula pada 17 Ramadan akan disertai tokoh agamawan dari Mesir, bacaan Al-Quran dan tazkirah khas antara pengisian. Beliau akan mengimamkan, akan mempersembahkan bacaan Al-Quran. Beliau seorang qari yang bagus dan beliau adalah tokoh yang boleh membimbing mana-mana anak-anak kita dan beliau akan jelajah di beberapa sekolah menengah agama untuk memberikan tazkirah. Beliau menyatakannya semasa program ziarah Tahun Baharu Cina 2026 di Pekan Membakut. Dato' Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan memaklumkan naik taraf ruang solat Masjid Negeri kini hampir siap. Naik taraf bertujuan memberi keselesaan kepada jemaah menunaikan ibadah. 80 anak yatim di Kampung Pasir Putih Tawau menerima sumbangan tunai menerusi program kebajikan anjuran Masjid An-Nur, Kampung Pasir Putih. Sumbangan bagi meringankan persiapan menyambut Ramadan. Inisiatif ini hasil keprihatinan Jawatankuasa Masjid dalam memastikan golongan memerlukan tidak terpinggir. Kita buat keputusan untuk menyampaikan bantuan-bantuan terutama kepada anak yatim untuk meringankan beban mereka dalam masuknya bulan Ramadan ini. Program kebajikan ini akan diteruskan melalui majlis berbuka puasa perdana serta penyaluran bantuan kepada golongan balu di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, pihak masjid kini merancang pembangunan fasa kedua bangunan masjid 2 tingkat. Langkah ini perlu bagi menampung kapasiti jemaah yang kian meningkat. Lebih 500 peserta menyertai program Gotong Royong Perdana Kukusan 4.0 di Tanah Perkuburan Islam Jalan Utara Tawau. Program disertai lebih 40 pertubuhan bukan kerajaan NGO. Adun Kukusan Dato' Rina Jainal berkata, aktiviti menjelang Ramadan ini turut berperanan sebagai medium perpaduan dalam kalangan umat Islam. Setiap kali menjelang Ramadan, orang awam, keluarga, sanak saudara akan menziarahi tanah perkuburan dan kita ambil peluang ini untuk melaksanakan program Gotong Royong kerana ini adalah satu titik persamaan yang kita boleh bentuk dalam kita menyemarakkan semangat perpaduan. Program akan diteruskan tahun depan bagi memastikan kawasan perkuburan sentiasa bersih. Kami daripada NGO Perasa sangat berbesar hati untuk join sebab untuk salah satu rahim, kedua untuk dalam bulan Ramadan ni kita kena bersihkan kawasan kuburan ni, jadi kita apabila nanti kita hari raya datang melawat kita punya kuburan sudah bersih. Aktiviti ini adalah aktiviti yang sihat dan dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara semua NGO, badan pertubuhan seperti kami belia.
Beberapa kawasan tanah perkuburan baharu juga dalam perancangan untuk dibangunkan termasuk di kawasan Apas dan Merotai. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Sebelum berakhir, kru penerbitan Berita RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Salam Malaysia Madani.